insyaallah. Atau ke pengajian malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya takutlah oleh kamu akan bala bencana dan musibah yang akan berlaku tidak akan terkena pada orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tetapi mengenai kepada semua orang. Wa'lamu, dan ketahui olehmu sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa'lamu anallah syadidul iqab, dan Allah Ta'ala itu maha keras balasan sisaan azab dia. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya pada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada semua manusia. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wal ifadata wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila khairi ibtigha mardati wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya, saya hormati muliakan tuan-tuan imam, seluruhnya saya muliakan Tuan Bilal, Tuan Syak, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia terahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ni, tuan-tuan, untuk kita sambung kitab Aqidatun Najin, ya. Kitab Aqidatun Najin, sebuah kitab lama, kitab klasik lah, ataupun kitab turas, ya, yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Dan malam ni kita berada di muka surat apa tu? 35. Kan? Muka surat 35. Kalau yang Rumi muka surat 94. Muka surat 94 yang Rumi lah. Yang ada bawa Rumi. Yang Jawi muka surat 35, insya-Allah. Baik, lihat apa yang kandung dalam kitab ni, pembahasan seterusnya. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Maka ta'rif sifat mani itu kullu sifatin maujudah. Okey.
Betul eh? Dan maka ta'rif ni pada definisi lah. Ta'rif ataupun definisi. Dan sifat mani itu ialah kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bil mawjudah au jabat lahu hukman. Okey. Artinya tiap-tiap sifat yang maujudah, tiap sifat yang mawjud, mawjud adalah pada zihin di mana pada akal, pada minda, kan? Tiap-tiap sifat yang maujudah pada zihin ataupun pada akal, kemudian maujudah pada kharij, dan dia juga wujud pada kharij, pada luaran, bukan pada akal kita lah. Mana sama ada dalaman kita, luaran kita, ya. Jadi sifat mani ini di maujud adalah. Kemudian yang berdiri dengan yang maujudah, ya, ini yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang maujud, yang mewajibkan baginya hukum, itu dikatakan sifat mani. Sifat yang dibangsakan pada makna, sifat yang dibangsakan kepada makna. Mana sifat mani? Itulah kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar dan kalam. Ada 7 sifat mani. Kudrah maknanya berkuasa, iradah berkehendak, ilmun mengetahui, sama ilmun hayat hidup, sama melihat, basar sama mendengar, basar melihat, dan kalam iaitulah berkata-kata. Jadi ada 7 sifat mani. Jadi sifat mani ini adalah satu sifat yang maujudah pada zihin, pada minda, wujud pada minda dan wujud pada luar minda, yang berdiri dengan yang maujudah, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang maujud, yang mewajibkan baginya hukum, dan keluar dengan kata maujudah itu ialah sifat salbiah. Keluar dengan maujudah ialah sifat salbiah. Kerana sifat salbiah ini definisinya ialah, kan, ma la yaliku, satu benda yang tidak layak, satu ibarah ataupun satu hal yang mana sesuatu benda yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dikatakan sifat salbiah. Sifat salbiah ialah sifat yang menafikan dia, lawan dia, lawan kepada qidam, lawan kepada baqa, lawan kepada qiyamu ta'ala bin nafsih, lawan kepada wahdaniyah. Jadi semua lawan-lawan itu dikatakan sifat salbiah. Definisi sifat salbiah ada di muka surat 23. Disebut situ sifat salbiah sifatun dallatun ala nafi ma la yaliku billahi azza wajal. Satu sifat yang ditunjuk di atas menafikan sesuatu benda yang tidak layak kepada Allah. Satu sifat yang ditunjuk di atas menafikan sesuatu benda yang tidak layak kepada Allah Ta'ala. Itu dikatakan sifat salbiah. Baik. Kemudian dan sifat manawiyah. Bila sebut sifat mani maka terkeluarlah sifat manawiyah. Kenapa? Kerana sifat manawiyah lain definisi dia. Sifat manawiyah ada definisi di muka surat 36. Muka surat 36 definisi sifat manawiyah. Sifat manawiyah ialah halun wajibah lizat. Halun wajibat lizat ma damatiz zat mu'allalatun bi'illatin. Satu hal, dia satu hal. Satu hal yang wajib bagi zat selama mana ada zat. Selama mana ada zat Allah Ta'ala tadi, dan dikeranakan dengan sesuatu kerana, dielatkan ataupun dikeranakan dengan sesuatu kerana. Mana disebabkan ada sifat ma'ani, maka adalah sifat manawiyah. Terkatakan definisi sifat manawiyah. Kemudian sifat nafsiyah, terkeluar juga sifat nafsiyah. Bagaimana dengan definisi sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah definisinya iaitu, apa definisi itu kan? Sifat nafsiyah definisinya
halun sabit bizat madamati zat ghairu muallalatin bi'allatin. Berada di muka surat 23 tengah-tengah. Dan sifat nafsiyah ialah satu hal yang sabit bagi zat selama ada zat dan tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Ghairu muallalatin bi'allatin. Tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Satu hal yang wajib yang sabit bagi zat selama ada zat dan tidak dikeranakan sesuatu kerana. Ini muka surat 23. Itu definisi kepada sifat nafsiyah. Jadi kita kembali pada tadi. Jadi keluar dengan kata maujudah itu ialah sifat salbiyah, sifat manawiyah dan juga sifat nafsiyah. Kerana semua definisi sifat-sifat itu adalah berbeza dengan definisi sifat ma'ani. Definisi sifat ma'ani berbeza dengan definisi sifat nafsiyah, definisi sifat salbiyah dan juga definisi sifat ma'nawiyah. Sebabnya itu terkeluar kata. Dan makna berdiri dengan yang maujud itu bersifatnya, yakni yang maujud dengan dia arti dengan segala sifat yang tujuh itu. Dan makna berdiri dengan yang maujud itu bersifatnya, yakni yang maujud dengan dia itu arti dengan segala sifat yang tujuh. Itu maksudnya berdiri dengan maujud tu. Maknanya bersifat Allah Ta'ala tadi dengan sifat-sifat tadi. Bersifat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat tadi. Macam mana sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat. Dan sifat-sifat itu berdirinya pada zat Allah Ta'ala. Berdirinya pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada zat, maka adalah sifat kudrah, ada sifat iradah dan ilmu, hayat, sama' dan sebagainya. Baik, kemudian dan makna mewajibkan baginya hukum itu bahwasanya lazim daripada berdiri sifat itu pada zat mewajibkan segala hukumnya baginya. Mana hukumnya? Iaitulah sifat manawiyah. Seperti tak kala berdiri kudrah pada zat, maka mewajibkan bagi zat itu hukum. Mewajibkan baginya hukum. Mana hukumnya? Keadaan zat itu yang qadiran. Keadaan zat itu yang berkuasa. Keadaan zat itu yang berkuasa. Jadi bila ada sifat kudrah, maka melazimkan sifat manawiyah. Melazimkan sifat manawiyah. Kerana sifat kudrah ini duduknya pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan mewajibkan hukum. Mewajibkan hukum. Iaitu sifat manawiyah. Seperti tak kala berdiri kudrah pada zat, maka mewajibkan bagi zat itu hukum, iaitu keadaan zat itu qadiran, yang berkuasa. Demikianlah dikatakan hingga yang ketujuhnya. Dia kiaslah kepada iradah pula. Bila kita sebut iradah, bila iradah tadi berdiri pada zat Allah Ta'ala, maka melazimkanlah kaunuhu Ta'ala muridan. Kerana Allah Ta'ala itu yang berkehendak. Kan? Begitu juga dengan ilmun, mengetahui. Bila kita sebut ilmun, mengetahui, maka berdirilah sifat ilmun tadi pada zat Allah Subhanahu Ta'ala, maka melazimkan keadaan Allah Ta'ala itu yang alimun, mengetahui. Alimun, kaunuhu Ta'ala alimun, aliman, keadaan Allah Ta'ala itu yang mengetahui. Itu dengan hayat, sama, rasa, kalam dan sebagainya. Contoh kalam, apabila berdiri sifat kalam kepada zat Allah, maka melazimkan Allah Ta'ala itu mutakallim. Allah Ta'ala itu berkata-kata. Jadi kita kiyah macam itulah. Itu dikatakan mewajibkan hukum tu. Mewajibkan aujabat lahu hukman. Mewajibkan baginya hukum. Termasuk hukum tu. Masuk hukum tu wujudnya sifat manawiyah. Bila ada sifat mani, maka melazimkan adanya sifat manawiyah. Macam tu. Baik, kemudian dan dikatakan pula pada sifat mani itu la hiya huwa. La hiya huwa wa la hiya ghairuh. Apa maksud la hiya huwa wa la hiya ghairuh? Maksudnya tiada sifat itu zat dan tiada pula sifat itu lain daripada zat. Tiada sifat itu zat. Kudrah, iradat itu merupakan dia adalah sifat. Dia sifat dan dia bukan zat.
Dia sifat dan bukan zat. Dan dia tiada pula sifat itu lain daripada zat. Kita nak katakan dia lain daripada zat pun tak boleh. Sebab apa? Dia duduknya pada sifat Allah. Dia duduk pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duduk pada sifat zat Allah Taala dan dia tidak bercerai tanggal daripada zat Allah Taala. Tidak bercerai tanggal. Itu dia katakan wala hiya ghairuh. Dan tiada pula sifat itu lain daripada zat. Nak kata lain pun tak boleh. Kita nak kata lain pun tak boleh. Sebab apa? Kerana sifat-sifat tadi dia duduk pada zat Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terpisah daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adalah sifat itu daripada segi kira ta'alluqnya itu tiga bahagi. Pertama, ta'alluq taksir. Ta'alluq taksir ialah kudrah dan iradah. Kudrah, iradah dia ada ta'alluq. Ta'alluq apa? Ta'alluq taksir, memberi bekas. Ta'alluq memberi bekas. Cuma iradah kalau kita nak spesifikkan lagi, iradah ta'alluqnya tasis. Tasis maknanya menentukan. Taksir memberi bekas. Taksir ta'alluqnya memberi bekas. Kudrah ni lebih sesuai kita letakkan ta'alluqnya ialah memberi bekas. Kerana hakikat yang sebenarnya memberi bekas itu ialah kudrah Allah, bukan kudrah kita. Kita ada kurah tak? Kita ada kurah. Kita ada kekuatan tak? Ada. Tapi kekuatan kita pinjaman daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tarik semula kekuatan tu, kita tak ada kekuatan apa-apa. Kita tak ada kekuatan apa-apa. Nak angkat tangan pun tak boleh. Nak angkat tangan pun tak boleh. Nak angkat kaki pun tak boleh. Nak berjalan pun tak boleh. Semua tak boleh. Okay? Jadi Allah Ta'ala kasih kita pinjam kekuasaan dia. Kudrah dia bagi pinjam pada kita. Maka dengan itulah, maka seolah-olah kita nampak zahiriat, kita nampak seperti kita yang lakukan, tetapi hakikatnya bukan kita yang lakukan. Kerana hanya kita meminjam saja. Kekuatan Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan iradah sebenarnya ta'alluqnya tasis. Kalau kita spesifikkan lagi, perincikan lagi, iradah ta'alluqnya menentukan. Zahirat kita nampak kita menentukan, tapi bukan kita menentukan. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan. Yang kedua, ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf yang ini menyatakan akan sesuatu, iaitu seperti sama basar dan ilmun. Sama mendengar, basar melihat, ilmun mengetahui. Maka ketiga-tiganya itu berlainan inkishafnya. Inkishaf makna terbuka, tersingkap. Terbuka ataupun tersingkap. Jadi ta'alluq sama melihat, mendengar, sama basar melihat dan ilmu mengetahui. Jadi apabila berfungsilah ta'alluq tadi, maka terbukalah, tersingkaplah apa-apa yang nak disingkap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Kita ta'alluq kita ni, kita boleh juga melihat, tapi terbataslah penglihatan kita. Kita boleh mendengar tak? Boleh, tetapi terbatas pendengaran kita. Kalau Allah Ta'ala tarik penglihatan kita, pendengaran kita, maka kita pun tak mampu nak dengar apa-apa, tak mampu nak lihat apa-apa. Kerana Allah Ta'ala boleh menarik segala nikmat-nikmat yang dibagi pada kita. Sama ada ditarik secara sekaligus ataupun ditarik secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan tarikan. Ada masa sekaligus, sebelum ni celik, tiba-tiba besok dah buta. Okay. Ada yang ditarik secara perlahan-lahan. Mula-mula dulu waktu muda-muda penglihatan kita terang. Bila dah tua penglihatan kita pun dah kabur. Kena pakai cermin mata kan? Cermin mata. Kalau tak ada cermin mata, tak boleh nak buat apa kan? Nak baca pun tak boleh. Tengok orang pun kabur, tak jelas kan? Jadi nikmat tu dah ditarik lah. Itu secara perlahan-lahan dia tarik. Ada nikmat tarik sekaligus. Itu lagi berat lah. Maka tiada tahsil hasil. Okay? Sekali lagi ulang. Kedua, ta'alluq inkishaf. Yang ini menyatakan akan sesuatu yang ini sama dan masa dan ilmun. Maka ketiga-tiga itu berlainan inkishafnya. Jadi sama dia punya ta'alluq inkishafnya berbeza dengan ta'alluq inkishaf basar.
Ilmun pun berbeza ta'aluk inkishaf dia. Tersingkapnya lain, berbezalah. Maka tiada tahsil hasil. Jadi tak wujudlah tahsil hasil. Maksud tahsil hasil itu mewujudkan benda dah ada. Mewujudkan benda dah ada. Itu dikatakan tahsil hasil lah. Contoh paling mudah seperti tahsil hasil ni ialah seperti menambak bukit, menambak gunung. Menambak gunung ni namanya tahsil hasil. Gunung dah ada, apa nak tambah? Gunung dah ada, apa nak tambah? Mengorek gunung adalah manusia suka mengorek gunung. Bukit bukau tu habis semua dikorek, dikatakan. Bukannya nak tambah pun. Allah Ta'ala dah buat cantik-cantik, bagus-bagus, habis manusia tarah, korek. Kan? Itu dikatakan tahsilul hasil. Ataupun contoh laut. Laut dah ada dah. Kita nak curahkan air laut lagi. Laut dah ada, kita nak curahkan air laut. Itu dikatakan tahsil hasil, mengadakan benda dah ada. Jadi sia-sia. Sia-sia namanya lah. Macam tu. Kemudian ketiganya ta'aluk dilalah. Inilah kalam. Kalam dia ada ta'aluk dilalah. Bila kita sebut ayat Quran, kita baca ayat Quran, kita dikatakan kalamul lafzi. Kalamul lafzi itulah ayat-ayat kita baca tu, kita lagu-lagukan dia, kita taranum dan sebagainya, itu dinamakan sebagai kalamul lafzi. Bila kita baca kalamul lafzi itu menunjukkan kepada kalamun nafsi yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kemudian setiap ayat kita baca tu ada ayat ditujukan kepada Allah Ta'ala sendiri. Ada ayat ditujukan kepada manusia. Ada ayat ditujukan pada makhluk-makhluk yang lain. Itu dikatakan dilalah. Penunjuknya ke mana? Setiap ayat kita baca tu ada dia punya fungsi-fungsi dia. Ke mana ditunjuk? Kalau ayat tu memuji Allah, maka dilalahnya pada Allah lah. Ditunjuk pada Allah. Kalau ayat itu berkenaan dengan hamba Allah, berkenaan hamba Allah Ta'ala yang soleh, yang beriman, maka ditunjukkan kepada hamba Allah, kepada makhluk. Kalau ayat itu cerita berkenaan dengan binatang-binatang, maka ditunjukkan kepada binatang. Dilalahnya pada binatang lah. Kalau ayat itu berkenaan para malaikat, seperti malaikat Jibril ke, kan, bila satu ayat itu kita baca menunjukkan kepada malaikat Jibril, maka dilalahnya kepada malaikat Jibril. Dilalahnya penunjuknya pada malaikat Jibril. Itu dia katakan dilalah. Penunjuk ataupun ta'aluk dilalah, iaitulah kalam. Jadi yang menunjuk dilalah satu je, itulah kalam. Sedangkan kudrah ta'aluknya taksin, iradah taksis. Kemudian sama pasal ilmun, ta'aluknya iaitulah inkishaf. Cuma berbeza-beza. Tiga tu berbeza dia punya inkishaf dia, kan? Kemudian satu lagi hayat. Hayat tidak ada ta'aluk apa-apalah. Hayat mana hidup, tidak ada ta'aluk apa-apa. Habis sifat ma'ani. Kemudian dan kata musannaf summa sab'u sifatin, tu sama sifat manawiyah pula. Kemudian kata musannaf summa, kemudian sab'u sifat, 7 sifat. Tu sama dinamakan sifatul ma'nawiyah, dinamakan sifat manawiyah. Wahya, dan dianya sifat manawiyah itu mulazimatun li sab'il ula, melazimkan kepada 7 yang pertama. Melazimkan pada 7 pertama. Mana 7 pertama? Ma'ni itulah. Sifat ma'ni itu. Bila kita sebut sifat manawiyah, melazimkan kepada sifat ma'ni. Bila sebut kudrah, melazimkan kepada bila kita sebut kaunu ta'ala qadiran, melazimkan kepada kudrah. Bila kita sebut kaunu ta'ala muhridan, melazimkan kepada iradah. Bila kita sebut kaunu ta'ala aliman, melazimkan sifat ilmun yang ada pada Allah. Bila kita sebut kaunu ta'ala hayyan, kaunu ta'ala hayyan, melazimkan sifat hayat kepada Allah. Bila kita sebut kaunu ta'ala sami'an, melazimkan sifat basar sama kepada Allah. Kaunu ta'ala basiran, melazimkan sifat basar kepada Allah. Kaunu ta'ala mutakaliman, melazimkan sifat kalam yang ada pada Allah Ta'ala. Okey? Itu dia katakan mulazamah, melazimkan. Jadi bila disebut sifat manawiyah,
Wahia adanya sifat manawiyah itu mulazimatun li sabil ula, melazimkan pada 7 yang pertama tadi. Itulah sifat ma'ani. Macam tu. Lihat terjemahan tu. Artinya kemudian 7 sifat pula dinamakan dengan sifat manawiyah, iaitu melazimkan bagi 7 sifat yang pertama. Yang ini melazimkan akan sifat ma'ani. Kan? Kemudian hanya saja diatafkan dengan summa, yang ini dikatakan kemudian 7 sifat pula kerana tertib manawiyah atas ma'ani itu pada tasawur akal. Dia hanya pada sudut akal saja, tasawur akal, gambaran akal saja. Kerana tiada tasawur pada akal, tiada tergambar pada akal keadaan qadiran, melainkan dan kemudian daripada tasawur kudrah. Kita tak akan tergambar qauluhu ta'ala qadiran itu, melainkan kena ada tergambar kudrah dulu. Tergambar kudrah. Terus sebab ni masukkan summa kemudian. Kerana faedah summa ni kemudian tertib tarahi. Okey, sebut ni dulu, sebut ma'ani dulu, kemudian ada sifat manawiyah. Sebut ma'ani baru ada sifat manawiyah. Sebut kudrah maka adalah qauluhu ta'ala qadiran. Bila sebut iradah maka adalah qauluhu ta'ala kemudian. Tu sebab dia kata summa kemudian. Faedah summa ini ialah tertib tarahi, tertib susunan lah, ikut susunan dia. Tetapi susunan itu hanya daripada sudut logik akal saja, daripada sudut akal saja susunan itu. Sebenarnya sifat-sifat Allah Ta'ala tak perlu pada susunan. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak perlu pada susunan, kerana semuanya sifat qadim. Kudrah ke, iradah ke, ilmu ke, yang sama, semua sifat-sifat itu ialah qadim. Tak perlu ada mana dulu, tak perlu ada mana kemudian. Cuma kenapa disusun wujud dahulu, wujud kita, kenapa disusun macam tu? Disusun sampai 20. Kenapa disusun macam tu? Kerana mustahil kita sebut sekali keluar 20 sekali. Mustahil dia akan berlaku begitu. Mustahil kita sebut sekali keluar tiba-tiba 20 sifat. Kan? Itu dikatakan tertib zikri, maknanya susunan daripada sebutan sahaja. Hakikat sebenarnya sifat yang wajib pada Allah tu tidak ada yang membezakan di antara satu sama lain. Semua sifat itulah sifat qadim. Tidak ada yang dahulu dan tidak ada yang kemudian. Tak ada dahulu dan tidak ada kemudian. Semuanya adalah sifat qadim yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kenapa wujud letak pertama, wujud qidam letak kedua? Kenapa ada susunan dia? Kerana mustahil kita sebut sekaligus. Sekali sebut keluar 20, mustahil. Okey? Dia mesti buat macam tu supaya mudah kita nak mengingatkan dia. Gitu Baik, dia tengok semula. Hanya saja diatafkan dengan summa, huruf summa tu kat atas tu, summa sab'a sifat. Yang ini dikatakan kemudian 7 sifat pula kerana tertib manawiyah atas ma'ani itu pada tasawur akal. Hanya daripada gambaran akal. Kerana tiada tasawur pada akal keadaan qadiran, melainkan kemudian daripada tasawur kudrah. Tergambar dulu kudrah dulu, baru ada tergambar qauluhu ta'ala qadiran. Dan tiada tasawur keadaan muridan, melainkan tasawur iradah. Kita tak akan tergambar qauluhu ta'ala muridan itu, melainkan mesti tergambar kudrah dahulu. Dan seperti demikianlah hingga pada akhir dia. Demikianlah sampai pada akhir dia. Mesti ada susunan gitu kan. Tapi hakikat sebenarnya tidak perlu pada susunan. Tidak perlu pada susunan. Hakikat sebenarnya tidak perlu. Kerana semua sifat-sifat itulah sifat qadim yang berdiri pada Allah Ta'ala, yang tidak ada perbezaan antara satu sama lain. Tidak ada yang lebih utama dan tidak ada yang lebih yang kurang. Tak ada lebih utama, tidak ada yang kurang. Semua sifat itu adalah wajib bagi Allah Ta'ala. Dan sebab dinamakan dengan dia maknawiyah, yakni dibangsakan kepada ma'ani kerana bahawasanya melazim ia akan ma'ani.
Jadi kenapa dinamakan sebagai ma'nawiyah? Kerana yakni dibangsakan kepada makni kerana bahasanya melazim dia akan sifat makni. Dan muqtadanya kehendaknya, muqtada mana kehendaknya, bahwasanya talazim itu daripada dua pihak. Bila sebut talazim mesti ada dua pihak. Kan? Talazim maknanya lazim melazimi. Lazim melazimi. Bila ada lazim melazimi biasanya mesti ada dua pihak. Kan? Contoh yang paling mudah seperti lazim daripada makan, lazim daripada kenyang biasanya ada makan. Lazim daripada ada kenyang mesti ada makan. Jadi mesti ada makan, ada kenyang. Ada makan, ada kenyang. Mana lazim melazimilah. Bila disebut perkataan lazim melazimi ini mesti ada dua pihak, pihak A dan pihak B. Lazim daripada datang masjid, datang surau, biasanya lazimnya akan dapat pahala. Lazimnya dapat pahala lah. Dengan niat ikhlas lah pada Allah Ta'ala kan. Lazim daripada buat tu akan ada yang ini. Lazim daripada tidur akan hilang mengantuk. Lazim daripada tidur biasanya hilang mengantuk. Ini tak lazim lah. Lazim melazimi antara satu sama lain. Mana bila lazim ada ma'nawiyah adalah sifat ma'ni. Lazim ada ma'nawiyah adalah sifat ma'ni. Jadi tak lazim. Jadi lazim ni mesti dua pihak, pihak A dan juga pihak B. Baik. Dan yang itu demikianlah. Dan jikalau adalah muqtada, kehendak menjadi oleh mereka itu bagi ma'nawiyah itu maklul yang dikeranakan, dan menjadikan oleh mereka itu akan tujuh yang pertama itu sebagai ilat yang dikeranakan, ataupun yang kena kerana ataupun yang keranakan, maka bahasanya ma'nawiyah itu ialah yang lazim jua, sekalipun kerana bahawa ma'lul itu lazim bagi ilatnya. Kan? Jadi bila sebut ma'nawiyah, sama ada kita nak letak ma'nawiyah itu ilat ataupun ma'lul tak kisah. Nak letak dulu ilat ke ataupun ma'lul. Ilat mana kerana, maklul yang dikeranakan. Ilat maklul. Kerana dan dikeranakan. Mana dikeranakan disebabkan ataupun sebab ataupun musabab, disebabkan ada sifat kudrah, maka adalah sifat orang kata qadiran. Qadiran, Ta'ala qadiran. Kerana Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Ketahui olehmu bahawasanya talazim pada tasawur akal jua. Dan ketahui olehmu bahawasanya talazim itu pada tasawur akal jua, atau nisbah pada hak benda baru. Ini tidak pada hak Tuhan. Kerana adalah segala sifat Tuhan itu dia tiada dahulu dan tiada kemudian. Jadi maknanya bila kita sebut, biasa kita sebut sifat ma'ni dulu kan. Kita sebut sifat ma'ni, kemudian baru kita sebut sifat ma'nawiyah. Kita ikut susunan macam tu. Dan kita mengaji dulu pun daripada susat tertua kita pun mesti ikut susunan tu. Ni salah susunan ni, dia kata. Kita pun ikut wujud, qidam, baqa, muhalafatu lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi sampai habis kan. Ikut turutan kan. Bila kita tak ikut turutan memang kau marah. Kau baca ni terbalik. Tak ikut turutan. Sebenarnya tak ikut turutan pun tak apa. Sebab apa? Tu semua sifat itu ialah sifat qadim yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Tapi kenapa perlu ikut turutan? Supaya senang kita nak sebut. Macam tu Kenapa? Kerana pada sisi Allah Ta'ala tidak ada yang dahulu dan tidak ada yang kemudian. Tidak ada dahulu dan tidak ada kemudian daripada segi turutan. Kita tengok situ. Ketahui olehmu bahawa talazim itu pada tasawur akal jua. Mana lazim melazimi tadi hanya pada sudut akal kita sahaja, atau nisbah pada hak benda baru saja, jadi makhluk, dan tiada pada hak Tuhan. Kerana adalah segala sifat Tuhan itu tiada dahulu dan tiada kemudian. Nampak? Pada sisi Allah Ta'ala tak perlu ada dahulu dan tak perlu ada kemudian. Tak perlu kita letak wujud di depan, mana kalam duduk ke belakang. Tak perlu. Kerana semua adalah sifat itu sifat-sifat yang qadim yang berdiri pada zat Allah Ta'ala.
dan tiada melazimkan sesuatu akan sesuatu yang lain. Dan hanya sahaja tiap-tiap satu sifat itu asing, ia dengan sendirinya, kerana lazim dan malzum dahulu dan kemudian. Hanya sahaja tiap-tiap sifat, tiap satu sifat itu asing ia dengan sendirinya, kerana lazim dan malzum ada dahulu dan kemudian. Jadi ada dulu kemudian ni pada sudut pandangan kita. Daripada sudut pandangan kita memang ada dahulu dan ada kemudian. Mesti sebut wujud dahulu, kemudian kalam, qaul ta'ala mutakalliman kita sebut last sekali. Okey? Kenapa kita? Kerana kita manusia. Kerana manusia ni dia mesti ada turutan dia begitu. Macam tu. Maka demikianlah itu mustahil pada Allah. Kalau pada Allah Ta'ala mustahil ada dahulu dah ada kemudian. Dan hanya saja disebutkan oleh ulama akan demikian itu supaya hasil tasawul dua bukan pada hakikat sebenarnya. Bukan hakikat sebenarnya. Kerana hakikat sebenarnya tidak ada dahulu dan tidak ada kemudian. Semua sifat-sifat 20 tu tak perlu ada dahulu dan tak perlu kemudian. Yang perlu dahulu kemudian ini hanya pada sudut pandangan manusia saja. Daripada sudut pandangan kita ada dahulu dan ada kemudian. Kerana mustahil kita sebut 20 sifat serentak sekali sebut mustahil kita sebut 20 sekali serentak. Sekali lapas keluar 20. Kan? Mustahil. Mesti kita sebut satu ikut turutannya. Gitu. Dan adalah ia wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengannya dengan ijma' ulama. Adalah ia sifat wajib tadi. Benda itu wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengannya dengan ijma' ulama, sifat-sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Dan orang yang menafikan satu-satu daripadanya itu maka jatuh kafir. Jadi barang siapa menafikan segala sifat situ, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat-sifat yang lain yang wajib bagi Allah Ta'ala tadi, maka orang tu boleh jatuh kafir. Innal wa na'udzubillah min zalika. Kita minta berlindung daripada Allah. Kan? Orang yang menafikan satu-satu daripada itu jadi kafir kerana ia sabit bagi Allah. Kerana sifat 20 itu sabit bagi Allah dengan ittifaq ahli sunnah dan Mu'tazilah, sama ada orang mensabitkan dianya hal ataupun orang menafikan dia. Sama ada dia halun ataupun bukan halun. Tetapi ahli sunnah wal jamaah sepakat menyatakan ada 20 sifat. 20 ya sifat yang wajib yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu. Cuma sama ada kalau semua Mu'tazilah ni ada pembahasan dia pula. Ada pula pembahasan. Ada masanya Mu'tazilah dia kata sifat ma'ani ini adalah bersifat hadis. Ada pula masanya Mu'tazilah berkata sifat ma'ani ialah qadim. Dia ada dua pendapat. Kalau sifat ma'ani ini Mu'tazilah tuan-tuan, ada masa dia kata sifat ma'ani ini ialah benda hadis. Ada masa pula dia kata sifat qadim. Jadi ada pembahasan tu dalam kitab Permata Jauhid, kitab Jawharatul Tauhid. Begitu juga dengan kitab Hasyiah Bajuri yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani dan sebagainya. Banyaklah dia punya pembahasan panjang lebar lah berkenaan dengan sama ada sifat mani itu ialah sifat qadim ataupun sifat hadis. Dia ada dua pendapat daripada sudut pandangan Mu'tazilah. Sedangkan kita ahli sunnah berpandangan dan beriktikad bahawa sifat mani ialah sifat yang qadim yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, dan kata musannif atau pengarang, wahya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman sami'an basiran mutakalliman. Wahya dan dia yang sifat manawiyah itu, wahya dan dia sifat manawiyah, kaunuhu ta'ala qadiran, kadang Allah Ta'ala yang berkuasa, wa muridan, kadang Allah Ta'ala yang berkehendak, aliman, kadang Allah Ta'ala yang mengetahui, hayyan, kadang Allah Ta'ala yang hidup, sami'an, kadang Allah Ta'ala mendengar, basiran, kadang Allah Ta'ala melihat, wa mutakalliman, dan kadang Allah Ta'ala itu yang berkata-kata. Artinya, dan iaitu keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, artinya yang berkuasa, iaitu wasitah antara maujud dan makdum, lagi melazim ia kepada kudrah.
Jadi tuan-tuan, sifat kudrah ni, sifat manawiyah ini kan dia adalah perantaraan antara maujud dan makdum. Itu sebab dia kata halun. Halun kan disebut definisi bawah tu. Tuan-tuan lihat definisi bawah sifat manawiyah tu, dia kata dan ta'rif sifat manawiyah itu ialah wahya halun wajibah li zat madamati zat mu'allatin bilatin, satu hal yang wajib bagi zat selama mana ada zat dan dikeranakan dengan satu kerana. Jadi bila sebut sifat manawiyah ni definisinya halun. Halun ni antara maujud dengan makdum, antara ada dengan tiada, antara tiada dengan ada. Itu sebut dia kata wasitah perantaraan. Bila sebut sifat manawiyah definisi perantaraan antara ada dengan tiada. Kan? Artinya dan keadaan, iaitu keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, berkuasa, artinya yang kuasa, iaitu wasitah perantaraan antara maujud dan makdum. Lagi ianya mulazim kepada kudrah, mulazimah bagi kudrah. Dan muridan, iaitu keadaan yang berkehendak, melazim ia kepada iradah. Dan keadaannya yang mengetahui, ilmun. Dan keadaannya yang hidup, hayat. Dan keadaannya yang mendengar, itulah sama. Dan keadaannya yang melihat, basar. Dan keadaannya yang berkata-kata, itulah kaunu ta'ala mutakaliman. Maka sekaliannya itu hal. Jadi sekaliannya itu definisinya ialah halun. Hal. Hal ni duduk antara maujud dengan makdum. Satu lagi amrun intibari. Itu kan saya banyak kali ulang. Satu lagi amrun intibari. Okey, bila sebut halun antara maujud dengan makdum, antara ada dengan tiada. Maka sekaliannya itu adalah hal, iaitu wasitah perantara antara wujud dan adam yang melazim ia akan sifat ma'ni seperti keadaan qadiran, iaitu yang kuasa, melazim ia akan kudrah. Artinya tiada tasawur pada akal zat itu bersifat dengan kaunu qadiran, melainkan kemudian daripada berdiri kudrah itu dengan zat Allah Ta'ala. Kita tak boleh nyatakan kaunu Ta'ala qadiran itu melazimkan dirinya berdiri pada zat Allah. Bila dah berdiri pada zat Allah Ta'ala, baru dikatakan kaunu Ta'ala qadiran. Dan muridan, artinya keadaan yang berkehendak, melazim ia akan iradah. Yang ini tiada tasawur, tiada tergambar pada akal zat itu bersifat dengan kaunu Ta'ala muridan, melainkan tak kala berdiri dia dengan zat. Berdiri dengan zat itu iradah. Bila iradah tadi dah berdiri pada zat Allah, baru kita boleh katakan kaunu Ta'ala muridan. Bila kudrah tadi dah berdiri pada zat Allah, baru kita boleh katakan kaunu Ta'ala qadiran, kerana Allah Ta'ala yang berkuasa. Betul juga dengan yang lain. Apabila sifat hayat hidup telah berdiri pada zat Allah, maka kita katakan kaunu Ta'ala hayyan, kerana Allah Ta'ala yang hidup. Dan sifat manawiyah ini ialah sifat af'al. Sifat af'al maksudnya sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat ma'ni bukan sifat af'al, dia adalah sifat subutiyah. Sifat wujudiyah ataupun sifat subutiyah ataupun sifat zatiyah yang dibangsakan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aliman artinya keadaannya yang mengetahui, melazim ia akan sifat ilmun. Yang ini tiada tasawur, tergambar pada akal zat itu bersifat dengan kaunu aliman, melainkan tak kala berdiri zat itu dengan ilmun. Bila ilmun tadi tidak berdiri pada zat Allah, maka adalah sifat kaunu Ta'ala aliman, kerana Allah Ta'ala itu yang mengetahui. Dan kias ilmu hingga tamam, sehingga sempurna 7 sifat manawiyah. Sehingga tamam ataupun sempurna sifat manawiyah. Boleh tuan? Boleh. Akan datang kita masuk ta'rif sifat manawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Saya buka soalan kalau ada pertanyaan. Apa ni? Ada orang tanya panel diri ni. Itu dia contoh nama dia Osman lah. Mana dia Osman dia? Ini Osman dia dah dulu. Kenal ni tidak sampai kepada kenal Allah tu, tidak sampai kepada hakikat mengenal zat Allah.
Yang kita wajib kenal itu ialah sifat-sifat Allah. Kalau kita kenal sifat-sifat Allah, maka kenallah diri kita. Kan hadis Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah tentang kejadian yang berlaku di alam ini yang Allah Ta'ala telah asih pada kudrah Allah Ta'ala. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Kalau kita fikir zat Allah, memang tak tercapai kita dah. Jadi maksud kenal tu ialah kenal segala sifat-sifat Allah. Bila kita dah kenal segala sifat-sifat Allah, kenallah diri kita. Siapa diri kita? Kan? Bila kamu tak kenal sifat-sifat Allah, macam mana kamu nak kenal diri kita? Diri kamu sendiri. Cuma dalam bab ibadah, contoh tuntutan solat. Jangan tunggu sampai kenal Allah pun nak solat. Sebab ada bagi alasan macam tu. Selagi mana aku tak kenal Allah, aku tak sembahyang dia. Bila masuk sampai nak kenal Allah, kan? Yang perlu dikenal itu ialah sifat Allah. Sifat-sifat itu yang kita disuruh kenal, bukan zat dia. Kerana zat dia tak mampu kita nak mencapai. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Tiada satu pun dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia nak solat sehingga dia kenal Allah. Mana dia kenal Allah Taala tu sampai dia kenal zat Allah, baru dia sembahyang. Sampai bila nak kenal zat Allah? Kan? Sebab ada yang macam tu, sampai umur 50 tahun, 60 tahun tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Sebab tak kenal Allah. Saya selagi tak kenal Allah, aku tak sembahyang kata. Sampai bila nak kenal? Kan? Sedangkan tuntutan sembahyang, mana sebelum balik lagi dah kita dah tuntut suruh sembahyang dah. Nabi kata, suruhlah anak kamu bersembahyang apabila umur dia 7 tahun. Bila dah 7 tahun tak sembahyang, kemudian naik 10 tahun tak sembahyang, maka naklah dipukul kan. Naklah dipukul dengan pukulan yang tidak mencederakan tubuh badannya. Ada tak sebut? Kan? Nabi kata, naklah kita suruh anak kita sembahyang berumur 7 tahun dengan syarat dia kena Allah. Dengan syarat dia kena Allah, kita suruh sembahyang. Ada tak sebut? Tak sebut. Nabi suruh sembahyang. Kena Allah ni dia akan datang kemudian sikit. Yang kita kena kenal pun sifat dia, bukan zat dia. Sifat itu yang kita kena kenal. Wujud, qidam, baqah sampai habis. Sifat-sifat itulah yang kita kenal. Baru bila kenal sifat Allah, maka kenallah diri kita. Betul tak? Kenal sifat Allah, kenal apa yang berlaku dalam alam ni semua dengan kuasa Allah, maka kita tahu, kenallah hati kita. Kita ni lemah, kan? Semuanya banyak, semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Boleh? Itulah jawapan ni. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka kenal Allah. Ataupun man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa yang kenal Allah maka kenal diri dia kan. Macam tu. Siapa kenal Allah, siapa kenal diri maka kenal Allah. Masuk kenal itu itulah, bukan sampai kenal sampai mengetahui zat dia. Bukan kenal sampai macam tu. Cukup hanya sekadar mengenal sifat-sifat Allah. Itu yang kita kena tuntut tu, kenal tu. Bila kita dah kenal tu, maka barulah kita khusyuk dalam solat. Kan? Allah Ta'ala memerhatikan apa yang kita buat. Kerana Allah Ta'ala bersifat basar, melihat. Bila kita belajar sifat basar, melihat, dan melihat tadi, melihat yang tak perlu dengan alat apa-apa, kan? Benda yang nampak ke, benda tak nampak, semua dapat diketahui Allah Ta'ala sebab dia melihat. Benda dalam gelap ke, lautan ke, dalam gunung ganang ke, dalam batu ke, dalam besi ke, semua diketahui Allah Ta'ala kan. Dalam lautan kan, kemudian 7 petala langit, 7 petala bumi, semua diketahui, dinampak, Allah Ta'ala nampak semua. Barulah kita tahu. Barulah kita tahu tu, barulah kita ada timbul khusyuknya dalam mengerjakan solat kepada Allah. Kita tahu ada sifat muraqabah. Muraqabah ni Allah Ta'ala memerhatikan apa yang kita buat. Dia ada beberapa makam tu dalam tasawuf, antaranya sifat makam muqarabah. Muqarabah ni sama seperti ihsan. Maksud ihsan,
Ihsan tu maksudnya an ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu sembah Allah seolah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala nampak kamu. Itu makam ihsan. Ihsan ni sama dengan muraqabah tu. Sebab ada ulama tasawuf dia kata bila sampai pada makam muraqabah itulah makam ihsan kata. Itulah ihsan tu. Wallahu alam. Habis Ada lagi soalan? Allah ada sifat mustahil. Allah ada sifat mustahil. Mustahil Allah lawan dia. Lawan itulah tu sebab mustahil itu kita kena belajar juga. Lawan itu kena belajar juga. Wujud lawan dia apa tuan? Wujud lawannya apa? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Wujud lawannya Adam. Adam tiada. Kudrah lawannya apa? Kudrah kuasa. Lawannya? Lemahlah. Lawannya lemah. Kudrah berkuasa. Lawannya ajzun, lemah. Iradah berkehendak. Lawannya dipaksa. Lawannya dipaksa. Adakah Allah Ta'ala dipaksa? Tidak. Sebab dia ada sifat iradah, menentukan apa yang dia nak. Macam kita ada masa kita dipaksa. Tak paksa tak buat kerja. Bila paksa baru buat kerja. Betul tak? Okey, habis. Wallahu alam. Okey tuan sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina shariqa wa 'ala mutaqabbala wa rizqan halalan barakatan katsira wa syanafata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.